Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat kita berada pada malam ni dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni adalah majlis untuk menyuburkan iman. Iman ini bertambah dan berkurang sebagaimana pokok yang kita tanam memerlukan kepada baja, air, cahaya matahari yang mencukupi barulah ia hidup. Maka demikian juga iman dalam diri perlu kepada makanannya. Makanan rohani kepada iman ini, ia bersifat rohani, tak nampak, satu daripadanya ilmu. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Antara perkara yang dirawat oleh Allah SWT dalam surah Taubah yang telah pun kita mulakan bincangannya beberapa hari kebelakangan ini adalah satu fenomena, namanya fenomena nifaq. Marilah sama kita melihat ayat-ayat yang berkaitan, iaitu pada ayat 107 hingga 110 dari surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kepada Saifuddin Osman yang ada bersama pada malam ni, kepada Tuan Haji Iqbal, kepada Din Ramli, kepada Puan Arina, kepada Ustaz Afirul, Ustaz Nasrul Yaqin dan Encik Badrul dari Cameron dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. Walaupun saya tak melihat kalian, tapi mudah-mudahan para malaikat mencatat kedatangan kalian dalam majlis ilmu yang mulia ni. Terjemahan daripada ayat Allah SWT di sini, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan di antara orang-orang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya mengkehendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan di atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut untuk engkau laksanakan salat dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang mendirikan masjid itu di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang lebih baik, ataupun orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan mereka dirikan itu sentiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi, yang dirahmati Allah, ayat ini adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Tabuk telah kita bincangkan sebelum ini, satu perjalanan yang sangat menguji kaum mukminin kerana ia berlaku pada musim panas yang amat sangat, dan buah-buahan iaitu seperti kurma di Madinah sedang masak, dan orang-orang Arab di Madinah itulah pergantungan kehidupan mereka. Kita kena perintah PKP ni selama lebih kurang sebulan pun, masya-Allah tuan-tuan, ya, macam-macam kesan dalam kehidupan kita. Demikian juga para sahabat, lebih besar lagi ujian, kerana itulah pergantungan mutlak mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pergi belum tentu pulang. Pergi mungkin akan mati syahid menentang Rom. Ini bukan benda kecil, tuan-tuan. Ibaratnya tentera yang tak terlatih untuk menentang tentera Amerika pada hari ini. Rom adalah kuasa besar pada masa itu. Tetapi orang-orang beriman ni sifat mereka yakin pada janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ni, tuan-tuan, semulia-mulia iman. Antara mereka pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan seorang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat mulia, yang sangat kacak, pemimpin orang-orang di Madinah,
bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah dan beliau masuk Islam dengan kelebihan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, maka Sa'ad bin Mu'az ini antara yang menggembirakan Nabi dalam waktu-waktu perangan ketika crucial time seperti ini. Maka Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lan naqul kama yaqulu banu Israel, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tidak akan berkata kepada Nabi bagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa mereka, wahai Musa, wahai Harun, pergilah berjuang bersama dengan Allah. Kan ke Allah itu kuat. Kalau kau pergi dengan Allah pun kau dah menang. Nanti bila kau menang, kami join lah. Kami takkan berkata begitu, wahai Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kami akan kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Nabi Allah yang mulia, pergilah berjuang, kami tidak akan meminggirkan kalian. Andai kalian masuki lautan api sekalipun, kami tidak akan turut serta. Begitu sekali kata-kata oleh Sa'ad bin Mu'az yang sangat menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di iman para sahabat, tuan-tuan. Dalam perjalanan mereka pergi ke Tabuk yang jauh itu, ribuan batu, tuan-tuan. Tiba-tiba datanglah satu jemputan daripada seorang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Beliau ni merupakan salah seorang pemimpin golongan Arab di Madinah dan pernah dicadangkan antara nama calon naik untuk menjadi pemimpin di Madinah. Ini merebut kuasa lah, tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang manusia merebut kuasa, tuan-tuan, ya. Jadi dalam Islam kita diajar supaya tak memberi kuasa kepada orang yang kemaruk, yang gila sangat nak kuasa tu. Saya tak boleh cakap banyak-banyak, nanti orang marah politik. Maka si Abu Amir ini bila mendapati sahamnya makin jatuh dengan kedatangan Nabi SAW dan orang Islam pun menyokong Nabi, maka dia merasa terkucil, merasa terpinggir. Maka dia pun melarikan diri pergi ke Madinah, ke Mekah. Dan bila di Mekah dia melihat sokongan ataupun melihat penentangan terhadap Nabi itu tidak begitu kuat, maka dia berpegang pada dinding yang bakal runtuh. Maka dia lagi pergi ke Rom untuk mendapat bantuan daripada Maharaja Rom, Heraklius pada masa itu. Bahasa Arab panggil begitulah, tuan-tuan, ya. Untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Kaisar, pemimpin-pemimpin Rom, bagi mendapatkan sokongan untuk menjatuhkan dakwah Nabi, menghancurkan Islam di Madinah. Begitu jahat cara mereka. Tapi mereka ni dapat satu idea. Kita jangan tertipu, tuan-tuan, ya, pada penampilan orang, pada pakaiannya, pada kegiatannya. Belum tentu orang ini betul-betul untuk Islam. Kerana Allah mengajar kita, minhum wa may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashkurullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Ada orang ni kadang-kadang dia dilihat begitu hebat sokongannya untuk Islam, tapi dalam hatinya hanya Allah yang tahu sifat nifaq yang bersarang dalam hatinya. Dan kepada kita orang beriman pun kena ingat selalu, jangan kita tertipu, kerana syaitan ni satu sifat dia namanya talbis. Talbis ni kalau kita baca dalam Quran, Allah guna perkataan wala uzayyinanna lahum, aku akan hias. Syaitan ni kerjanya untuk memperdayakan orang beriman sehingga kadang-kadang dia buat satu kebaikan, tapi dalam kebaikan itu dia ditipu oleh syaitan. Ini bagi orang yang berilmu. Kalau orang tak berilmu lagilah teruk, tuan-tuan. Ada yang dibawa dalam cerita-cerita para ulama bahawa ada satu tempat kaum di situ menyembah pokok. Ini kisah dibawa, bukannya hadis, bukan hadis. Cerita yang dibawa oleh para ulama. Pokok di situ disembah orang. Maka ramailah orang datang menyembah pokok itu, mendewakannya, mensyirikkan Allah. Ada seorang abid ni orang banyak ibadahnya tapi tak ada ilmu. Mendengar peristiwa tersebut, dia datang dengan kapaknya nak menebang pokok yang menjadi sembahan orang kampung di situ. Maka dalam perjalanan dia datang nak tebang pokok dengan kapak itu, ada seorang menghalangnya. Fulan, kau buat apa atas ni? Kau buat kapak ni buat apa? Aku nak tebang pokok ni. Kenapa kau tebang pokok ni? Kerana orang menyembah pokok ini. Mana boleh sembah pokok ini selain Allah? Maka orang itu, sebelum kau tebang pokok itu, kau gaduh dengan aku dulu. Tengok siapa kuat. Aku akan halang kau daripada menebang pokok ini. Mana boleh kau tebang pokok ni? Maka mereka pun bergaduh. Menanglah abid itu, kalahlah orang yang menghalangnya. Yang kalah itu berkata, wahai abid, mahu tak kau aku offer satu tawaran? Tawarannya adalah kau tak payahlah tebang pokok tu, tapi aku akan bantu kau. Aku tengok hidup kau susah kan, aku bantu hidup kau. Itu tiap pagi nanti kau bangkit dari tidur, aku bagi kau 2 dinar. Macam mana caranya? Nanti kau buka bantal, di bawah bantal kau ada 2 dinar. 2 dinar ni macam RM200 agaknya, tuan-tuan.
Maka si Abid ini bertanya, siapa engkau ni? Aku ni syaitan. Oh ya, baik, aku akan tak jadi petebang pokok ni. Dengan syarat kau bagi aku duit tu. Tuan, maka keesokan harinya dia bangkit, betul-betul ada di bawah bantalnya RM200. Gembira lah dia. Esok harinya dia menyangkakan masih ada RM200 itu. Tiba-tiba dia bangkit hari kedua tu, tak ada pula duit tu. Dia pun ambil kapak semula dan menuju ke pokok itu untuk ditebangnya. Kisah ni bukan hadis tuan-tuan ya, bukan daripada Quran, tapi para ulama bawa sebagai contoh bagaimana manusia ditipu kadang-kadang. Orang jahil ditipu, orang alim ditipu dengan cara-cara oleh syaitan. Maka si Abid ini datang bawa kapak nak menebang pokok tu semula. Syaitan datang semula menghalangnya. Fulan, kau nak tebang pokok? Sebelum kau tebang pokok, kau lawan aku dulu. Kali ini dia lawan dengan orang yang menghalangnya itu, syaitan itu. Menang pula syaitan itu. Si Abid pula kalah. Abid ini berkata, kenapa semalam aku menang, ini aku kalah? Jawapan syaitan itu, semalam kau tebang pokok, kau nak tebang niat kau kerana Allah. Tapi kali ini kau datang niat kau kerana duit yang aku tak bagi pada kau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan nampak kan? Kisah ni dibawa oleh para ulama. Contohnya dalam kitab Anisus Salihin. Mungkin dia datang daripada Ihya Ulumuddin, dibawa oleh Imam Ghazali, kalau tak silap saya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam kisah yang dikemukakan di sini, maka si Abu Amir Rahib ini yang kelakuannya sebelum Islam kelihatan seperti orang baik dan juga kefahamannya, dan dia di antara orang Arab yang masuk Kristian. Jarangnya orang Arab masuk Kristian tuan-tuan, tapi sebelum Islam yang masuk Kristian yang katanya Abu Amir Rahib ini. Jadi bila dia mendapati dia nak menentang Nabi, pengaruh Nabi makin kuat, dia dapatkan sokongan daripada Rom, maka Rom pun bagi dia wang dan bagi dia kemudahan, mungkin batu-batu untuk dibenanya binaan yang sama dengan Masjid Quba yang telah dibangunkan oleh Nabi SAW sebelum sampai ke Madinah. Nabi berhenti di pesisiran Quba, Madinah. Di Quba itu Nabi membina Masjid Quba yang kita digalakkan untuk pergi ke sana. Dalam hadis mengatakan, man tatahhara bi baitihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi raka'ataini kana lahu ka ajri umratin. Bagi siapa yang berwuduk di tempat tinggalnya kemudian pergi ke Masjid Quba sembahyang sunat 2 rakaat, baginya pahala seolah-olah menunaikan umrah sekali. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini Masjid Quba ni punya kelebihan yang Allah nyatakan dalam ayat ini, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibina di atas dasar takwa itu lebih patut untuk engkau pergi sembahyang padanya wahai Muhammad, kerana dalamnya ada orang-orang yang ingin menyucikan dirinya dan Allah suka kepada orang yang menyucikan dirinya. Jadi si Abu Amir Rahib ini berkata kepada Nabi, datang bawa utusannya, sedangkan latar belakangnya semua orang tahu dia berusaha untuk merebut kepimpinan tapi tak dapat. Maka dia berpura-pura dan sifat nifaknya itu orang semua sudah pun tahu. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia bangunkan masjid dengan bantuan daripada Rom. Cantik masjidnya. Dan dia mulalah sembahyang di situ, Jumaat, khutbah Jumaat, Sabtu, Ahad, menunggu Nabi pulang dari Tabuk. Kerana Nabi bersabda, nanti aku pulang dari Tabuk, nanti aku akan berhenti sembahyang di situ. Nabi SAW baik sangka kepada orang seperti ini. Walaupun Nabi tahu golongan munafiqun ini, list nama mereka ni ada pada Huzaifah bin Al-Yaman. Nabi menyimpan nama para munafiqin ni pada seorang sahabat yang bijak, orang muda yang cemerlang, namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi pun pergi ke Tabuk. Balik dari Tabuk, kita tahu kisah tentang teguran Allah kepada 3 orang sahabat yang telah kita bincangkan panjang lebar dalam 2 kuliah sebelum ini. Maka antara ayat yang dimuatkan juga dalam surat Taubah ni, pernyataan kepada Nabi, la taqum fihi abadan. Wahai Muhammad, tidak boleh bagimu, haram bagi kamu untuk pergi ke masjid itu. Maka Nabi SAW pun menghantar para sahabat untuk merobohkan masjid yang dibina oleh Abu Amir Rahib itu. Masjid ini sekaligus dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Masjid Dirar. Dirar ni kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, la darar wala dirar. Tak boleh kita bawa kemudaratan kepada orang lain. Macam suasana sekarang kan, kalau seorang tu mendapati sakit, janganlah dia pergi ke masjid, pandai-pandai pula dia melawan kepada mufti yang telah memfatwakan pada hari ini kita tak payahlah mendirikan solat berjemaah dan berjumaat di masjid, kerana melihat kepada satu maqasid syariah adalah penjagaan kepada nyawa. Kalau pergi boleh menyebabkan tersebarnya penyakit, ramai orang boleh mati, maka terangkatlah hukum sembahyang Jumaat itu, kerana maqasid syarak antaranya adalah penjagaan kepada nyawa. Jangan kita mandai-mandai tuan-tuan. Ni para ulama telah pun fatwakan seluruh dunia
mengelakkan daripada berlakunya la darar wala dirar. Tak boleh kita mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Ini kaedah yang dipakai dalam hadis dan ada kaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan. Kerana masjid yang dibina oleh Abu Amir Rahib ini walaupun cantik, tapi asasnya matlamatnya adalah pemecahan umat, tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Niatnya adalah untuk memecah belahkan orang Islam. Jadi kesimpulannya, masjid yang dibangunkan oleh 12 orang munafiqun ini atas saranan dan bantuan daripada Rom, pimpinan Abu Amir Rahib, adalah untuk menandingi Masjid Quba. Masjid Quba sangat sederhana tuan-tuan. Masjid Quba ni sangat biasa binaannya, tetapi ia dibina dengan keikhlasan oleh Nabi dan juga para sahabat. Kita tahu bila Nabi nak sampai ke Madinah, Nabi singgah di Quba ni beberapa hari, lalu membangunkan Masjid Quba itu dan Nabi pun terlibat sebagai salah seorang kontraktor dalam binaan. Sampai badan Nabi pun berdebu. Ada kalangan para sahabat datang dan mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, Nabi duduk rehatlah, kami akan bangunkan. Nabi bagi arahan, tak. Nabi bersabda, tu ada batu, kayu dan sebagainya, datang angkat. Nabi bersama-sama dengan mereka untuk membangunkan masjid yang penuh barakah itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lalu Nabi telah memanggil beberapa orang sahabat yang gagah, yang kuat, seperti Malik bin Dukhshum, Ma'nun bin Uday dan Amir bin Sakan, Wahsy. Tuan-tuan tentu kenal Wahsy kan? Wahsy ni adalah seorang sahabat Nabi. Pada asalnya dia dalam perang Uhud ketika itu dia masih kafir. Dialah yang telah membunuh pakcik Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini dipanggil sebagai Asadullah, singa Allah itu. Yang Nabi sangat sedih atas kematiannya. Ditamthilkan badannya, dicincang-cincang badannya. Dan ada cerita yang berlebihan, melampau-lampau sampai hatinya nak dimakan oleh Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Ni cerita-cerita lebih-lebih yang merapu-rapu ni yang ambil tuan-tuan. Ni semua tak ada dalam hadis. Ni cerita-cerita yang melampau-lampau. Madailah untuk kita faham bahawa jasadnya telah pun dicincang oleh Wahsy. Kerana Wahsy ni seorang hamba mukatab yang minta kepada bosnya iaitu Hindun agar dimerdekakan. Antara syarat untuk kemerdekaan itu dia kena bunuh Hamzah. Maka dibunuh dengan cara mengintai ataupun dengan apa kita panggil sebagai serang hendap. Tanpa Hamzah menyedari kemunculannya, maka dia telah dibunuh tuan-tuan. Nabi telah menggalaskan tanggungjawab ini kepada Wahsy yang memang merupakan seorang gagah tuan-tuan. Walaupun dia hamba, dia gagah. Nabi menyuruh dia bersama Malik bin Dukhshum, Ma'nun bin Uday dan Amir bin Sakan untuk pergi menghancurkan Masjid Dirar yang telah dibangunkan dengan tujuan yang Allah gambarkan. Allah kirimkan surah ini, ayat ini untuk memberitahu sebenarnya masjid tersebut dibina atas tujuan memecah belahkan orang Islam dan menjadi tempat untuk penyimpanan senjata yang datang dari sebelah Rom untuk menghentam atau menghancurkan negara Islam yang masih muda itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah jelaskan fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu wallahu mutahhirin. Imam Tirmizi menunjukkan daripada Abu Hurairah, ayat ini turun berkaitan dengan warga Quba. Mereka ini merupakan orang yang miskin, sahabat-sahabat Nabi merupakan pekerja-pekerja kebun kurma, mereka baju mereka busuk, mungkin sebahagian mereka ni peluhnya bau. Tapi itu semua tuan-tuan adalah benda yang kotor, ia bukan najis. Kalau kita berada kat negara Arab, saya nak terang kepada tuan-tuan, kita pergi semayang kat masjid-masjid negara Arab, tengok orang Arab semayang berkasut, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Kat Jordan masa semayang, guru-guru kami mengajar di kuliah syariah contohnya, memberi kepada kami simple test. Maka dia pun mencari arah kiblat. Semayang sunat ni boleh menghadap ke mana sekalipun, kasut-kasutnya semayang. Allahu Akbar. Allah mudahnya semayang. Begitulah kelakuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Semayang sunat ni tak menghadap kiblat pun tak mengapa, tak kena pada satu permukaan untuk sujud pun tak mengapa. Ibu-ibu yang ada di sana kan, ibu-ibu yang uzur pada waktu malam, mungkin susah nak bangun, mungkin kena sembahyang duduk, tak kena muka kita ke tempat sujud pun tak ada masalah. Keringanan diberikan dalam Islam dalam bab sembahyang sunat. Jadi kembali kepada kisah para sahabat di Quba ni, kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Munir yang ada di tangan saya, yang saya sangat galakkan tuan-tuan untuk milikinya. Buat satu investment akhirat tuan-tuan. Ruginya kita duduk tanpa berusaha untuk memahami kalamullah kan, rugi. Alangkah baiknya kalau setiap rumah ada tafsir ni. Kami sedang buat kempen, satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Ya, bukan susah sangat untuk baca. Yang menariknya dalam tafsir Munir ni, kita dapat lihat ada bahagian dipanggil sebagai tafsirnya, ada bahagian dipanggil sebagai fiqh kehidupan. Nampak kan?
fiqh kehidupan. Apa tujuan fiqh kehidupan ni? Untuk menerangkan kepada kita bagaimana mengamalkan ayat itu dalam hidup. Ini yang bestnya tafsir Munir. Jadi sekarang kita menceritakan satu isu penting dalam umat, isu nifaq. Walaupun ayat ini turun 1400 tahun lalu, adanya golongan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagainya, tapi fenomena nifaq ini sentiasa berulang-ulang, tuan-tuan ya. Kata Syed Tantawi mentafsirkan Quran, seseorang mufassir yang hebat, bahawa apa yang Allah bawa dalam Quran ni dia akan berulang-ulang dalam hidup kita. Kita akan lalui dia. Jadi walaupun nifaq ini telah berlalu pada zaman Nabi, ia muncul semula sekarang. Dan kata Dr. Yusuf Qardawi, sebenarnya nifaq ini ada berbagai pattern yang menyebabkan seseorang itu dihukum sebagai seorang murtad, seorang kafir di sisi Allah lah, dipanggil sebagai nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ni zahirnya Islam tapi hatinya berserabut, bersarang rasa kebencian pada Islam. Masuk Islam pun dengan tujuan untuk merosakkan Islam. Tapi kalau seorang itu bersifat dengan sifat munafiqun, dia tidak jadi kafir macam orang munafik. Itu dipanggil sebagai munafik amali, munafik akhlaqi. Dia hanya munafik dia sudut perangai saja. Walaupun kita menasihati orang ini kerana ada hadis sahih, ayatul munafik salas, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khana, dan satu riwayat lain wa idza khasama fajar. Tiga sifat nifak ini, bila dia bercakap dia bohong, bila dia berjanji dia mungkir, bila dia diberi amanah habis dikapurkannya amanah itu. Ini adalah orang yang mempunyai sifat-sifat nifak. Dan tambah satu lagi dengan hadis yang lain, bila dia berdebat dengan orang, dia saja nak menang, dia akan pastikan dia menang walaupun macam mana cara sekalipun. Ini sifat-sifat orang munafik, tuan-tuan. Tapi orang yang berkelakuan dengan sifat-sifat ini belum tentu dia jadi munafik, seperti yang Allah maksudkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Bukan, tuan-tuan. Jadi munafik amal sikap ni mungkin berbohong, mungkin dia berhutang. Bila dia berhutang, dia jadi cakap jadi tak betul. Orang berhutang ni tak boleh nak bayar, maka dia akan bercakap benda-benda yang tak tepat. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi bila kita membaca ayat ini, cuba kita kaji pada diri kita seandainya ada sifat-sifat orang munafik ini. Orang munafik adalah golongan yang muncul di zaman Madinah ketika Nabi SAW telah pun bertapak dan ada kekuatan. Maka mereka yang tidak masuk Islam menjadi satu keaiban, memalukan. Maka dia masuk Islam secara pura-pura zahirnya Islam tapi hatinya nifaq, hatinya kafir sebenarnya. Begitu juga zaman kita sekarang, kerana Islam itu kuat, Islam itu dapat sambutan, Islam agama yang paling banyak sambutan di dunia. Islam menang sebenarnya, cuma kemenangan dalam bentuk pemerintahan belum berlaku sepenuhnya atas kelemahan dan syarat-syarat yang umat Islam belum penuhi agaknya. Walaupun Islam berada di tahap yang sangat membanggakan. Di sana sini kita melihat orang masuk Islam. Saya kerap masukkan di Facebook saya ini bagaimana dakwah-dakwah oleh golongan yang bukan Islam masuk Islam. Dan memang mereka latar belakang khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa orang yang kepimpinan yang hebat daripada dalam Islam, kerana sebelum Islam pun ketika dia kafir pun dia merupakan orang yang bijak. Masuk Islam pun menyalahkan kehebatannya. Orang ni patut diberi laluan, diberi sebaran betapa hebatnya orang seperti mereka untuk jadi tarikan kepada orang-orang lain. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita baca ayat ini, sekarang kita lihat rumusan dikemukakan oleh Profesor Almarhum Syekh Dr. Wahaba Az-Zuhaili. Apa kata beliau? Jadi di antara sifat orang munafik ini adalah ingin menandingi umat Islam dan membawa kemudaratan kepada Islam. Kalau zaman dahulu dengan cara demikian, dan sekarang dengan Facebooknya, dengan internetnya, dengan Instagramnya, dengan macam-macam benda caranya untuk memburuk-burukkan Islam. Orang munafikun yang akan ada sepanjang zaman. Keimanan mereka bukan untuk Islam, tapi semuanya berbohong belaka. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahawa setiap masjid ini dibangunkan dengan tujuan kemudaratan ataupun riak, mencari populariti, hukumnya sama dengan masjid dirar. Dan tidak patut kita sembahyang padanya. Tidak dibolehkan bangun sebuah masjid dalam sebuah masjid. Bahkan yang sepatutnya pihak pemerintah, jika ada golongan seperti ini, masjid itu patut diruntuhkan. Ini kata mazhab Maliki, tuan-tuan ya. Terkecuali jika kampung itu besar, penduduknya ramai, dengan satu masjid tidak dapat menampung semua, maka diperbolehkan membangunkan masjid. Kerana kita bimbang jika dibinakan banyak masjid dalam satu tempat boleh menyebabkan perpecahan. Sekarang ni dalam Kuala Lumpur kita melihat dalam fatwa membolehkan
menara, pejabat, dibina masjid dengan syarat-syarat tentu, banyak masjid berdekatan. Ini bukan untuk memecah belahkan umat Islam, tapi untuk memberi kemudahan kepada mereka, kerana setiap mereka mungkin terikat dengan waktu kerja dan sebagainya, nak bergerak nampak dekat tapi jauh dengan jam dan sebagainya. Itu tak termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai tafriq bainal mukminin, memecah belahkan umat Islam. Itu tidak termasuk dalam konteks yang berlaku sekarang bila dikaitkan dengan ayat ini. Tengok, ini fiqh ayat. Maknanya satu ayat yang dibawa itu ada ulasannya, ada rumusannya untuk memberi fahaman kepada kita. Yang keempat, para ulama pendapat bahawa jika ada yang pernah mengimami orang zalim, tidak boleh salat bermakmun belakangnya kecuali jika orang itu telah memperlihatkan permintaan maafnya atau bertaubat. Sungguhnya Umar bin Khattab pada masa dia memimpin tidak mengizinkan Mujammi' bin Jariyah menjadi imam di Masjid Quba kerana dia pernah menjadi imam di Masjid Dirar. Kemudian Sayyidina Umar membenarkannya setelah terlihat pada dia tanda dia sudah pun menjadi orang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi hukuman yang Sayyidina Umar ambil ni selepas pasti dia telah pun, iaitu yang dipanggil sebagai Mujammi' bin Jariyah ni telah bertaubat dan nampak padanya sifat kesungguhan untuk jadi orang, maka dia diberi kelonggaran untuk menjadi imam semula di Quba. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, untuk mengetahui tuan-tuan, nama Abu Amir Rahib yang Nabi panggil akhirnya dengan nama Abu Amir Al-Fasiq ini, subhanallah, masya-Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, yang bagi hidayah itulah Allah SWT. Abu Amir ni walaupun dia fasik, dia munafik, tapi anaknya bernama Hanzalah ini mati dalam perang Uhud. Tuan-tuan tahu kan? Hanzalatul Ghasil, dipanggil Hanzalatul Ghasil. Hanzalah yang mati pada malam dia kali pertama bersama dengan isinya. Nak tahu ceritanya? Kita sambung esok lah tuan-tuan ya. Tak mau cerita panjang-panjang, nanti cerita panjang-panjang tuan-tuan tak nak dengar dah tafsir pada sesi yang berikutnya. Jadi anak kepada Abu Amir ni seorang sahabat yang sangat hebat imannya, hasunah islamuhu, dan dia dipanggil sebagai Hanzalatul Ghasil, Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Saya tak nak cerita lebih lanjut lah, nanti kita cerita pada kuliah yang lain. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita kalau kita merasakan baca ayat-ayat ini menyuntik keimanan dalam diri kita, automatik sifat nifak akan hilang tuan-tuan ya. Orang munafik ini, wa idza qamu ila salati qamu kusala, kalau dia berdiri sembahyang berdirinya malas, lembab, slow. Tapi kalau dia pergi tengok bola, contohnya lah, pergi tengok benda lain, laju je. Tengok movie, melompat dia pergi. Tapi buat sembahyang ni letih, lembab je. Kata Imam Ghazali, anak-anak kita kalau kita lihat ada tanda-tanda kelembapan, slow, malas nak buat, kita boleh reward dia. Nak kalau sembahyang nanti abah belanja makan, nanti abah bagi duit, tak apa. Sampai dia balik, dia cakap pada dia, nak sekarang kamu dah balik, kamu sembahyang kerana Allah lagi, bukan kerana reward yang ayah berikan. Itu tak salah dalam bab tarbiyah. Nanti ada kesempatan kita memuka surah Luqman lagi tuan-tuan ya. Jadi di akhir rancangan ini, Facebook live kita pada malam ni, mudah-mudahan tuan-tuan dapat panjangkan, moga ada rawatan kepada penyakit berlaku dalam masyarakat dalam isu nifak. Ada banyak lagi poin-poin yang dikemukakan oleh Imam Almarhum Syekh Dr. Habba Zuhaili tentang bagaimana kaitan ayat ini untuk kita hindari sifat nifak dalam diri kita. Kalau kita nak rawat penyakit nifak ni tuan-tuan, kena belajar, kerana dia satu virus yang sangat bahaya. Yang kedua, kena lawan, nama dia mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bila kita rasa diri kita malas, lawan dia dengan cergas. Lawan. Contohnya kita nak tidur sikit lagi, pagi esok bangkit payah sangat nak bangkit, esok pagi Jumaat nak bangkit susah. Lawan dia, kata diriku Ahmad, umur kau 40 tahun, umur kau dah 30 lebih, eloklah kau buat perubahan diri sekarang. Dan syaitan mengikat kita waktu tidur tu pada 3 ikatan. Lalu dia akan berkata, alaika layun tawil farqud, malam masih muda, tidurlah dulu. Kalau kita ikut permintaan syaitan itu, kita akan bangun lambat, maka kita akan bangun dalam keadaan kaslana khabithan nafsi, malas, dan jiwa kita penuh dengan negativitis. Tapi kalau kita menyahut panggilan malaikat pada masa itu, qama nasyitan tayyiban nafsi, maka kalau kita menyahut panggilan malaikat untuk bangkit awal itu, ini namanya mujahadah, maka kita akan bangkit dalam keadaan cergas, dan kita akan bangkit dalam keadaan full of positivities, banyak positif dalam diri kita untuk buat kebaikan kepada orang lain, keluarga dan sebagainya.
Yang ketiga tuan-tuan, untuk sifat nifak ini merawatnya, hendaklah kita rajin baca Al-Quran. Kerana orang munafik dia tidak baca Quran. Dalam hadis mengatakan orang yang baca Quran, yang rajin baca Quran itu, maka dia seperti buah limau yang manis, yang rasanya enak, baunya pun enak. Tapi orang munafik, dia seperti raihana, baunya harum tapi rasanya pahit. Orang munafik yang baca Al-Quran. Orang beriman baca Quran ni macam limau manis yang sangat enak, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Orang mukmin yang tidak baca Quran ni macam korma. Dia baunya tidak ada tapi rasanya manis. Baik, kita jadi limau kan tuan-tuan. Dalam konteks bandingan Nabi ni, baunya elok, rasanya pun elok. Jadi di akhirnya tuan-tuan, saya nak pesan kepada tuan-tuan, jangan lupa kita banyakkanlah berdoa kepada Allah untuk merawat dalam diri kita sifat-sifat nifak, supaya ia tidak kuat dalam diri dan digantikan dengan sifat nifak itu sifat iman kepada Allah SWT. Itu sebab antara doa yang sangat penting untuk kita amalkan tuan-tuan dalam hidup ini, amalkan doa yang Nabi SAW anjurkan kita membacanya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Cuba ikut saya baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri daripada sifat-sifat nifak ni tuan-tuan ni, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Nanti kita akan sambung lagi bicara tentang sifat nifak ini. Dia satu fenomena yang bersifat berterusan dalam hidup. Gambaran dikemukakan oleh Quran itu bukanlah terhenti setakat 1400 tahun lalu, yang muncul dan datang. Kita mohon kepada Allah supaya sifat ini tidak ada dalam diri kita. Ketakutan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu lantaran bimbang namanya termasuk tersenarai di kalangan munafiqun yang tidak akan disemayangkan oleh Nabi jenazah mereka andai mati. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman, wahai Huzaifah, ada tak nama aku dalam list itu? Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Sayyidina Umar, Allah, lelaki yang terbaik selepas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan dan Husain pernah bertanya kepada ayahandanya Ali karamallahu wajhah, wahai ayah, siapakah orang yang terbaik selepas Rasulullah? Rasulullah itu tidak ada tandingan lah sebab seorang Rasulullah. Maka ayah yang mulia ni jawab pada anaknya, Allah, anak aku, takkan aku tak tahu orang paling hebat di dunia ni di kalangan umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia paling hebat. Kemudian mereka bertanya lagi, siapa selepas Abu Bakar? Mereka jawab, anakku, takkan aku tak tahu orang terhebat lepas Abu Bakar adalah Umar, nak? Umar Khattab, nak? Umar terbaik lepas Abu Bakar. Kami takut kalau kami tanya soalan ketiga itu siapa terbaik, nanti ayah akan jawab Osman. Maka anak yang mulia ni berkata kepada ayahanda mereka, wahai ayah, agaknya selepas Umar tu ayah kot. Tuan ni, ni anak-anak beriman cakap pada ayah, agaknya selepas Umar tu ayah kot. Macam itulah agaknya bahasa budak-budak. Maka ayah yang mulia ni jawab, in abaka ila ahadum minal muslimin, ayahmu hanyalah seorang di kalangan orang Islam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka taala. Sayyidina Umar yang sangat hebat yang Nabi sifatkan, law kana ba'di nabi lakana Umar, kalau ada orang selepas aku menjadi nabi, inilah orangnya Umar. Umar pun boleh takut sifat nifak itu menjala dalam dirinya, apatah lagi kita yang jauh ni tuan-tuan, yang amalan tak seberapa ni tuan-tuan ya. Jadi doa yang telah saya pesan tadi kita sama-sama amalkan. Marilah sama kita menandatangan di akhir majlis ilmu ni, mudah-mudahan doa kita dikutip oleh para malaikat, dibawa kepada Allah, diberikan kepada kita segala kebaikan dan umat Islam di luar sana, dan diangkat daripada kita bala yang sedang berlaku sekarang. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kecil ya Allah. Limpahkan kepada mereka keberkatan, kesihatan, keafiatan, keampunan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Engkau tinggikan darjat mereka, ampunkan dosa mereka, tutuplah mereka, himpunkan mereka bersama dengan hamba-hamba yang salih dan salihah, wahai Tuhan. Ampunkan juga dosa pasangan kami, anak-anak kami, saudara mara kami, kaum keluarga kami, orang yang kami cintai, pekerja-pekerja kami.
Orang-orang buat baik pada kami, orang memiliki hak atas kami yang belum kami sempurnakan. Alangkah banyaknya hak mereka yang kami terlupa untuk kami sempurnakan balas mereka, Ya Allah. Dan kebaikan-kebaikan kami doakan untuk mereka, Ya Allah. Kerana Engkau mengajar kami apabila seorang melakukan kebaikan kepadamu dan kamu tidak mampu membalasnya, maka ucapkanlah untuk mereka jazakumullahu khairan. Maka kami mohon kepadamu, Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa mereka. Himpunkan kami bersama dengan mereka. Berilah kami syafaat mereka, anda mereka orang saleh di akhirat nanti, wahai Tuhan. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa pemimpin kami sekalian umat Islam. Kasihannya kami bertaubat padamu, Ya Allah. Di atas dosa-dosa kami, maka hukuman yang dikenakan ini, Ya Allah, kami ridha, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka imanan bika mutmainnah, nafsan bika mutmainnatan tu'minu bilqa'ik, wa tardha biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu jiwa yang tenang, beriman dengan keyakinan yang teguh akan pertemuan denganmu, ridha dengan segala qada dan kadarmu, dan gembira dengan apa yang kau berikan walaupun ianya satu yang sederhana, Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Tahassanna bi zil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami berlindung dengan nama-Mu yang mulia. Kami mohon, kami meyakini, meminta pertolongan kepadamu yang memiliki kerajaan yang maha besar. Kami bertawakal kepadamu yang tidak akan mati. Wahai Tuhan kami, jauhkan kami, selamatkan kami, angkatlah ujian ini daripada kami dan sekalian umat Islam, Ya Allah. Sungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, malam ini dapatkan kami tidur dengan nyenyak. Bangkitkan kami pada waktu yang kau suka melihat kami datang menghadap-Mu, Ya Allah. Mohon kepadamu, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu minna minkum. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan Allah memberkati kita, beri kefahaman kepada kita, beri kekuatan kepada kita mengharungi hari-hari yang sangat hebat ujiannya pada waktu ini. Jangan lupa tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Carilah panduan daripada Quran. Tidak akan rugi orang yang baca Al-Quran. Dikatakan kepada orang saleh, sekadar manakah saya nak baca Quran agar bahagia? Jawapannya, sekadar mana engkau baca, sekadar itulah kebahagiaan yang akan kau tempui, yang akan kau peroleh. Sekian dari saya, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.